dahulu beberapa ayat pada Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu ayah kita tergolong dalam kalangan yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kamu adalah orang yang mengajar dan juga belajar Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang mana kami masih jahil. Wa zakkirna minhu ma nusina. Ingatkan kami perkara yang kami telah lupa. Wa ja'alna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. Ya Allah, berilah kesempatan masa kepada kami untuk kami dapat membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam. Wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikan Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah kepada kami tatkala kami menghadapmu di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasih Fadil Tuan Imam Tuan Bilal, pengurusi juga seluruh jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi Sayyidul Ayyam, pada pagi Jumaat yang mana terdapat banyak kelebihan-kelebihan di dalam solat Jumaat, di dalam hari Jumaat. Antaranya yang disebutkan terutamanya di dalam salah satu kitab yang masyhur yang dinamakan sebagai Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Al-Marhum Syekh Abdul Samad Al-Falabani. Diceritakan kepada kita beberapa kelebihan-kelebihan di dalam hari Jumaat.
antara kadang-kadang yang kita tertinggal ataupun kita terlupa ataupun kita terleka, iaitulah kita mandi pada pagi Jumaat. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi solat Jumaat, mandi sunat hari Jumaat itu, iaitulah merupakan salah satu mempunyai kelebihan dan disebutkan oleh musannif ataupun pengarang kitab, iaitulah bilakah waktu yang paling sesuai untuk kita mandi, iaitu dibolehkan mandi pada sunat pada hari Jumaat ini, mandi sunat Jumaat, iaitulah bermula daripada terbit fajar sehinggalah waktu ketika mana hampir untuk nak menunaikan solat Jumaat. Dan adapun yang terlebih baik adalah ketika mana waktu hampir kita nak menunaikan solat Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tidaklah ada alasan. Boleh jadi ada orang yang kerja jauh ataupun dia nak bermusafir, maka dia bangun daripada tidur, makin pagi tu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita dah mandi dah. Waktu kita mandi tu kita niat. Itu membezakan antara pelakuan sesuatu pelakuan yang khusus ataupun yang biasa. A'malu bin niyyah. Setiap amalan itu bermula daripada niat. Jadi tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi saat ini nak dekat sembahyang Jumaat, kita nak keluar daripada kediaman kita ada kelapangan untuk mandi, maka tidak jadi masalah. Maka yang itu adalah lebih utama. Adapun bagi orang yang bekerja, boleh jadi dia tak sempat dah dan nak dapat juga pahala, maka daripada awal terbit fajar itu, waktu kita mandi itu, kita telah berniatkan untuk mandi, iaitulah sunat pada hari Jumaat. Ini hadirin di Allah, sebab dalam sebuah hadis kata Sayyidina Ali, baginda sallallahu alaihi wasallam ada 3 pakaian yang khusus untuk menunaikan solat. Yang pertama adalah solat sunat pada solat Jumaat. Yang pertama, Nabi ada pakaian yang khas, dan maknanya memuliakan pada hari Jumaat. Yang keduanya adalah pada 2 hari raya, dan yang ketiga solat sunat Aidil Fitri dan juga solat sunat Aidil Adha. Ini 3 ni Nabi ada pakaian yang special untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka kita memperbanyakkan berdoa, berselawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah. Tadi ni imam memimpin kita, salah satu amalan yang jarang-jarang di masjid buat. Jadi tuan-tuan beruntunglah di masjid ni, kebanyakan yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih diamalkan oleh kita sebentar tadi. Kadang-kadang kita perasan tak, ibu ayah, mungkin saya yang perasan ataupun ibu ayah juga banyak perasan, kebanyakan masjid sekarang kita tengok wirid ini dah tak berapa nak lama ataupun tak berapa nak buat dah. Kadang-kadang habis pada sembahyang tarawih Fatihah dan juga doa. Sedangkan waktu-waktu yang lain kadang-kadang kita tak banyak masa untuk berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita ingat kepada Allah akan menenangkan hati kita. Jadi antara wirid yang kita amal, iaitulah pernah satu ketika, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu hari Nabi SAW ajar kepada seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Apa doa, apa wirid yang diajarkan oleh bukan kepada Abu Salamah, kepada salah seorang isteri Nabi. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tengok isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Juwairiyah duk wirid daripada ketika mana qiyamul lail sampai waktu Nabi balik daripada masjid, iaitu ada pandangan mengatakan selepas daripada solat sunat duha. Jadi panjanglah waktu dia Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW, bila mana Nabi SAW balik ibu-ibu, sebab Nabi tengok Sayyidatina Juwairiyah masih lagi duduk di tempat yang sama, duduk berwirid lagi. Maka Nabi SAW pun tanya kepada Sayyidatina Juwairiyah, nak tak kalau aku ajarkan kepada kamu satu amalan yang lebih hebat kaifiat ataupun kelebihannya daripada apa yang kamu duduk baca daripada sebelum subuh tadi ini sampai pada waktu sekarang.
Maka diajarkan kepada Sayyidatina Juwairiyah dengan satu wirid. Nanti tuan-tuan kita boleh tengok dalam kitab Al-Azkar. Iaitulah apa wiridnya? Subhanallah wa bihamdi adada qalbi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Dibaca sebanyak salah samarat 3 kali. Jadi kalau kita jadi amal kan, orang kulit kita kalau kita rak kan keluar pada masjid kan sampai dekat kenderaan kita pun silat-silat dah habis dah kan kita baca. Yang ni kelebihan besar terutamanya kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah, sambil kita nak siapkan sarapan breakfast kepada keluarga kita, kita amalkan benda ni. Kebiasaannya dia nak bagi mudah ni kena kena amal. Bila amal ni jadi tak ada masalah lah kan. Dan tuan-tuan rasa kalau kita amal satu benda, tuan-tuan tak saya cuba kita buat kan. Ni kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, bila mana asatizah dia bagi satu-satu amalan, satu-satu kelebihan, kita azam untuk kita nak buat. Kita niat sebab dalam majlis ilmu ni kita duduk di bawah para malaikat dan antara doa yang dimustajabkan oleh Allah. Dan kita duduk dalam majlis zikir yang memberikan as-sakinah, yang memberikan ketenangan. Dia tak sama seperti mana di luar kita duduk di dalam majlis ilmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita azam kita buat. Kan saya ambil contoh tuan-tuan, kita duduk biasa solat sunat duha. Kan kita duduk biasa solat sunat duha. Tengok sehari itu kita terlepas. Kalau kita duduk biasa duduk biasa buat tuan-tuan, yakinlah kita akan rasa kelainan dalam diri kita. Allah, awak tak tahu tak kan ada yang masalah Allah lupa lah. Kalau sangat tadi lupa nak duha. Kan sampai tahap itu tuan-tuan. Ini bila mana satu-satu amalan dan pada pagi ini alhamdulillah mudah-mudahan amalan ini kita istiqamahkan dan juga macam baca Al-Quran kan. Kebanyakan masjid buat kan. Ada masjid yang sebelum dibuat dan tak buat dah pun ada. Jadi hadirin Allah, terutamanya kita sekarang ni duduk di akhir zaman dan mari kita tengok seorang ulama lagi telah meninggalkan kita. Allah ibu-ibu ayah tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Nabi, antaranya adalah Allah menghilangkan, Allah mengambil ilmu yang ada pada manusia. Dan Allah Ta'ala tarik tadi. Dengan cara macam mana? Dengan cara mematikan para alim ulama. Bukan kata ni kawan dia lupa dah. Kan? Bila mana Allah Ta'ala mematikan para alim ulama, apa yang berlaku? Kan? Apa yang berlaku ibu-ibu ayah? Maka hadirin yang dirahmati Allah, timbullah golongan-golongan juhala, golongan-golongan yang jahil. Golongan yang jahil ni bukan saja mereka tak ada ilmu, mereka menyesatkan dengan ilmu yang mereka ada. Lalu tuan-tuan, kita tengok anak-anak kita banyak dah kan, dia tak mau mengaji, sebab nak jadi influencer contoh. Kan nak jadi founder produk. Kan nak jadi pakar saham tiba-tiba terus dah kan. Ni khayalan. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, maka kita beruntung kita dalam keadaan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada sumber-sumber yang sahih. Jadi kita sambung pada perbahasan yang sebelum ini. Saya teringat pada setengah lagi pada matan hadis, iaitu kisah yang berlaku kepada Al-Haris bin A'war apabila dia bertemu dengan Sayyidina Ali kamallahu wajhah. Yang mana Sayyidina Ali kamallahu wajhah, dia teringat balik apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana akhlak sahabat-sahabat ni. Khalifah kan, kalaulah Sayyidina Ali dia bagi ijtihad dia sendiri pun tak jadi masalah. Tapi tengok bagaimana Sayyidina Ali kamallahu wajhah, bila mana ada masalah dalam urusan pentadbiran, kalau kita ni boleh jadi tak memegang mana-mana jawatan, maka boleh jadi urusan dalam kehidupan kita, urusan dalam muamalah kan, boleh jadi teringat ni hadis ni baca kan. Jadi masalah sekarang ni sebab apa? Sebab kita tak ambil panduan daripada Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala sebut kan, apa yang Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, kadang-kadang kita tak ambil. Saya ambil contoh tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala minta untuk kita tulis bila mana ada hutang. Ad-dain ni makna hutang. Kalau ada urusan hutang ni kita kena tulis kan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, ni saya ambil reality yang berlaku dalam masyarakat kita. Tengok-tengok ada orang nak pinjam duit kat kita, contohlah pinjam duit, pinjam barang. Kita pun teringat itu dah mengaji itu ni, dia kata kena tulis. Allah Ta'ala minta kan.
kita berhabang ni saat aku nak ambil pen yang atas lah, kita tulis sikit lah, bagi ada macam agreement sikit, ada black and white kan. Kadang-kadang kita pergi bank ni lagi mereka ikut panduan daripada Allah Ta'ala. Tentu apa banyak kita kena nak initial, berapa banyak barang yang kita nak kena request. Tak cukup dengan biasa online pun ada juga kan. Baru nak ambil dia kata takkan tak kenal kita ni, kenal 20 tahun dah kan, takkan tak percaya aku kot. Kan, kita pun malu Allah pun tak buat. Saya pernah sekali bahas dalam bab ayat tersebut. Habis tu tuan-tuan ada jemaah yang main. Kita ustaz, saya terkena macam ustaz abang. Dia kata dia bagi kat kawan baik dia. Dalam jumlah yang besar. Saya kata tak ada bukti ke ni apa WhatsApp ke ataupun transfer bank tak, bagi cash tak ada apa. Dan semua berlaku macam kita abang tadi. Bila mana kematian waris, tengok orang penghutang tuan-tuan, tengok meninggal. Sebab meninggal ni kita tak tahu bila. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang nyawa itu pasti akan mati. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin dan Allah, dia pun nak pergi, bila nak pergi ni tengok. Waris dia akan tanya. Kalau kita pun kita tanya, apa bukti? Kalau macam tu senang. Kawan tu memang 50,000. Dia dipinjam, kawan ni memang 100,000 habis. Tak boleh, dia kena ada proof. Bila abang kata tak ada, maka tak ada pun jadi malu Allah. Akhirnya, dan kita pun tak boleh salahkan ahli keluarga sebab memang tidak ada dalam pengetahuan mereka. Sebab tu, bila muhasabah balik Allah, rupanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu fitrah kepada manusia. Allah Taala tahu kalau manusia mabuk jadi macam ni, kalau manusia main judi jadi macam ni, kalau manusia minum arak jadi macam ni. Mana ada larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu disebutkan, iaitulah apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata, iaitulah mal makhraju minha ya Rasulullah, bagaimana jalan nak keluar daripada fitnah tersebut. Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa akan ada satu masa yang kamu akan bertemu dengan zaman fitnah yang besar, yang boleh membawa kepada perpecahan selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Bayangkan yang kita duk baca ni zaman Khalifah Sayyidina Ali, dia masuk dalam masjid di Kufah. Boleh jadi saya flashback sikit lah sebab pertemuan hampir 2 bulan yang lalu. Dia tengok ramai orang yang leka dalam masjid, ramai orang yang duk lara. Sebab tu tuan-tuan ada larangan untuk jangan berurus niaga di dalam masjid. Ini sampai tahap macam tu. Supaya apa? Tidak berlaku fitnah dan menjaga kemuliaan di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbalik kepada tadi ni, Sayyidina Ali dia dengar, dia ingat balik. Aku ingat lagi. Sebab Sayyidina Ali ni dia rapat dengan Nabi SAW, sepupu Nabi. Sehingga Sayyidina Ali ni nak cerita dia punya dia berani. Waktu dia dalam keadaan yang pulang, dalam keadaan yang remaja, dia ganti tempat tidur Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, tok moyang kita mengabdikan keberanian Sayyidina Ali ni. Ada satu apa disebut tongkat Ali. Nak cerita kekuatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini ada satu kisah dalam perkampungan Yahudi Bani An-Nadir, panjang dan kita tak sebutkan pada pagi ini. Maka Sayyidina Ali pun tanya, wahai Rasulullah, yang menjadi panduan kepada kita, bagaimana cara aku nak keluar daripada fitnah tersebut? Macam mana aku nak jaga diri aku daripada terjebak daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepada kebinasaan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kitabullah fi naba'u ma kana qablakum wa qadaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wa huwa al-faslu laysa bil hazm man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda fi ghayri ila al-akhir hadis. Iaitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, kitab Allah yakni Al-Quran, yakni berpegang teguh dan beramal dengannya. Ini betul.
cara kita nak selamat dalam kehidupan kita adalah dengan cara kita berpegang teguh, beramal. Bukan kata saja kita belajar. Ada orang dia boleh belajar, boleh hafal, tapi tak beramal. Dan kita masuk rumah dia, ayat 1000 dinar ada, surah Yasin ada, mahal tak? Dan kita tanya yang ni apa? Saya tak pernah baca. Buat perhiasan. Sebab tu akhir zaman kita tak pelik. Ada masjid yang masah lebih banyak daripada jemaah yang hadir. Masjid tu masah lagi banyak daripada jemaah yang hadir. Dan berapa banyak ibu-ibu ayah-ayah. Ni realiti masyarakat kita. Boleh jadi ibu-ibu ayah-ayah pun nampak di depan mata. Dan kadang-kadang bila berlakunya kematian ahli waris, ahli waris ni dia buat apa? Dia panggil orang masjid, dia kata settle. Mai baca Yasin, mai tahlil arwah, settle. Dia ada buat apa? Duduk kat luar rumah, dia tak rokok, duduk sembah. Allahu Akbar. Yang berlaku. Sedangkan yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitulah antara perkara yang akan kekal sampai hari kiamat adalah apa? Iaitulah doa anak yang soleh. Saya ingat dulu waktu saya tugas di kampus di Timah, ada satu rumah kita pergi. Dia panggil orang masjid. Kita sampai kita tengok rumah orang ilik ni dia banyak orang tahu. Ada segelintir tu Dik Wali ni duduk tengah karaoke. Dia pergi kita main. Kebetulan saya waktu tu jadi khalifah. Saya kata elok saya panggil tuan rumah. Saya kata tak pangkat dia. Kalau nak turunkan kami balik dulu lah. Sebab kita orang masjid pun kita ada kaedah kita. Jangan kerana kita nak nampak tapi makan saja ikut-ikut dah. Bukan kerana sebab agama ni bukan tijarah, bukan perniagaan. Kalau kita nak turun tak apa kami balik. Sebab tu kadang-kadang tuan sebab apa yang berlaku kerana ahli waris itu sendiri tidak tahu membaca Al-Quran. Jadi bila dia tak tahu baca Al-Quran, ibu ayah. Sebab tu kadang-kadang saya rasa seronok. Saya belajar di sekolah, kadang-kadang ada mak tak pakai tudung. Dia main tanya ustaz, macam mana saya nak hantar anak saya pergi tahfiz lepas. Allahu Akbar. Sebab dia tengok realiti masyarakat kita sekarang ni. Dan kita tengok sekarang alhamdulillah sekolah agama ni jadi pilihan kepada ibu bapa. Dan sekolah agama, sekolah tahfiz jadi. Dan kita tengok ada artis sendiri pun. Dan walaupun dia artis filem dia berlakon pun berpelukan lelaki perempuan sama sini. Tapi anak-anak mereka tu dihantar ke tahfiz. Dan alhamdulillah boleh jadi itu sebagai asbab hidayah dan kita doakan kepada mereka. Maka kata Nabi SAW, kenapa yang kita kena berpegang teguh dan beramal dengannya? Bukan hanya kita baik belajar, tapi kita beramal. Seperti saya bagi contoh tadi lah, tamsil yang kita boleh tahan tadi. Dia belajar, yang ni kalau bab yang ni kena catatan, kena apa semua. Tapi bila berlaku dalam kehidupan kita, tak ada. Contoh, inna ma'al usri yusra, selepas kesukaran ada kesenangan. Berapa banyak tuan-tuan masyarakat kita, terutama di Gulim kita ni, yang terlibat dengan scammer, terlibat dengan skim cepat kaya. Mana ada benda yang senang? Ni kita tuan-tuan, ni kita tengok dah bulan Ramadan yang lalu. Dan Nabi SAW sebut tahabbau lailatul qadr fil 'ashr al-awaqir min Ramadan. Carilah malam al-qadr itu pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Nak kena qiyam, nak kena memperbanyakkan baca Quran. Ni usaha-usaha kita lah. Tak ada benda yang senang. Tengok ada orang pilih jalan senang. Mana ada? Ini tuan-tuan, terutamanya yang paling dahsyat kita duduk di akhir zaman ni. Ada yang menggunakan nama-nama agama untuk mendapatkan keuntungan yang mudahkan. Ada tengok kadang-kadang senang-senang je kata ni panel syariah dan sebagainya. Mana ada? Jadi benda-benda tersebut perlu dengan apa? Dengan kita ada panduan. Kadang-kadang saya ambil contoh Allah Ta'ala sebut wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan al-bay', jual beli, dan mengharamkan riba. Antara yang lain al-khamr wal maisir, arak dan juga judi. Ni kadang-kadang kita tengok ibu-ibu yang dirahmati Allah kat supermarket ada tung-tung tu dia buah mainan dalam tu.
kena bubuh token. Berapa banyak tuan-tuan masyarakat kita bawa anak, bawa cucu pergi terlibat dengan benda tersebut. Tadi kita sembahyang kan, dalam keadaan kita mengamalkan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, iaitu perjudian yang melibatkan pertaruhan. Kadang-kadang benda ni nampak macam biasa. Contoh kan, ada seorang katanya dia nak buat kat sekolah dia kan, pertandingan teka biji tebikai. Kan kita nampak biasa kan, pertandingan teka biji tebikai yang melibatkan pertaruhan, walaupun 2 kubang, 3 kubang, 5 kubang. Itu termasuk dalam al-maisir, judi. Tapi kalau lah dia buat teka, tak ada apa-apa kan, buat buh biji tebikai tu, bagi borang form, isi. Tak payah bayar apa-apa. Siapa dapat? Dapat ada hadiah-hadiah iPhone ke kan, apa-apa ke. Ada bank-bank yang kita nampak dia buat kan, tanpa ada mana-mana deposit dia buat. Dapat betul maka dapat, tapi tidak ada pertaruhan. Jika ada pertaruhan, maka itu merupakan salah satu amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir balik pun. Kadang-kadang tanpa kita sedar. Kerana terkandung di dalamnya berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Kata Nabi SAW, sebab apa? Dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun, Allah Ta'ala cerita tentang Qarun, Allah Ta'ala cerita tentang umat Nabi Lut, Allah Ta'ala cerita tentang apa lagi? Kalau kita baca dalam surah Yasin yang kita duduk baca kan malam Jumaat, kita baca surah Yasin, adanya Sahib Yasin, adanya cerita tentang kisah Habib An-Najjar. Sebab apa? Kerana untuk menjadi iktibar dan panduan kepada kita kan. Kalau kita tadi saya sebut tentang Habib An-Najjar, bila mana dia ajak manusia, umat dia pada ketika itu, kaum dia pada ketika itu, bila didatangkan fa'azzazna bisalis, ada 3 orang rasul pandangan Ibn Abbas. 3 orang rasul tu Nabi Sadiq, Saduq dan Salum alaihissalam. 3 orang rasul ni mai pada satu tempat. Maka ada seorang raja nama dia Antikhus, raja yang zalim. Maka ketika itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa hukuman yang dikenakan kepada Habib An-Najjar? Maka penduduk dia itu Allah Taala rakamkan, la namjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Dengar 3 orang tu ni. Apa nak ajak kami kepada kebaikan? La namjumannakum, kami akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim, dan kamu akan rasa siksa yang tidak terperi sakitnya daripada kami. Ni. Kan kalau kita muhasabah balik dalam keadaan yang ada sekarang. Saya suka kalau kita baca hadis Nabi, kita baca tafsir Al-Quran, kan kita milikkan dengan perkara yang sedang kita alami, situasi yang ada berlaku, supaya kita dapat ambil iktibar dalam kehidupan kita. Boleh jadi tuan-tuan, kita taklah sampai nak kena orang nak ajar, tak ada. Tapi bila kita cerita tentang kebenaran, kan, cerita tentang benda yang benar, boleh jadi ada orang tak suka, kan. Boleh jadi dalam kalangan ahli keluarga kita. Saya ada jumpa ada seorang Allah, dia cerita, dia tahu Ustaz, saya nak cerita pada ahli keluarga ni, nak suruh amal ikut daripada faraid yang Allah Subhanahu Wa Taala minta dalam Al-Quran. Ada pembahagian-pembahagian yang tu geli ni balik kita, punya susah. Aku sampai dah kan, sebab tu kita tengok ada pihak ada yang berlaku penipuan dalam pembahagian harta dan sebagainya. Ini yang melibatkan kepada al-mal. Sebab tu ayat-ayat kita dah baca, ayat Quran tadi kita baca, antaranya surah Al-Baqarah. Sebab apa surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, ayat dia panjang-panjang? Sebab antaranya adalah melibatkan cerita bab hukum, cerita bab harta, cerita bab muamalah, cerita bab benda-benda yang urusan itu urusan yang rumit, urusan yang susah, kan. Tadi pada pengakhir ayat diceritakan iaitulah golongan-golongan yang dapat layak mendapat harta, kan, zakat. Antaranya adalah anak yatim, kan. Antaranya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi ayat tu panjang-panjang, nak ceritanya rumit. Kaedah-kaedah tersebut susah.
Kan? Dan pada akhir zaman ni bila kita cerita tentang benda yang benar, bukan semua orang suka. Kan? Atau tuan yang dirahmati Allah, kan, bulan hari raya kita cerita ni apa ni sepupu sepakat kita ada salam. Kan? Oi, mana hari raya ni lah peluang nak bersalam-salaman. Kan, boleh jadi pujian pada kita. Kan? Yang keduanya adalah pengkhabaran yang akan berlaku pada masa akan datang. Ni yang terdapat di dalam Al-Quran. Bukan sahaja benda-benda yang terdahulu, yang keduanya adalah pengkhabaran yang akan berlaku. Dan perkara-perkara sam'iyat. Dan sebab tu hadirin nanti Allah, bila mana kita belajar, terutama dalam hadis-hadis Nabi SAW, perkara-perkara yang ghaibiyah yang berlaku ni, orang yang beriman wajib untuk nampak. Sebab tu kita tak pelik. Kita teringat dah ibu ayah waktu zaman PKP, kan, waktu COVID. Ada orang yang Allah Ta'ala minta untuk tutup, kan, anggota-anggota badan tertentu, dia tak tutup. Tapi bila mana ada pakar-pakar kesihatan minta, sekian buat macam ni, kan, kena tutup bahagian-bahagian, dia tutup. Sebab dia yakin benda yang dia nampak. Tapi benda yang dia tak nampak, dia tak yakin, maka dia tak buat. Amatlah rugi. Sebab tu hadirin untuk Allah, maka ketetapan hukum itu tidaklah boleh mengikut kepada akal manusia semata-mata. Sehingga kan ada seorang ulama mengatakan, kalau lah hukum ni ikut pada akal, maka bila mana manusia kentut, dia nak solat, dia batal solat dia, maka dia hanya basuh di tempat kentut saja. Tak payah basuh muka, kan, tak payah basuh tangan. Sebab apa nak kena basuh muka, basuh tangan? Padahal tempat tu tak kena apa pun. Sebab itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini panjang, hampir matan dia pun dekat 2 muka surat. Maka kita akan tengok pada pertemuan yang lain jika ada kelapangan. Apakah lagi jalan-jalan keluar daripada fitnah yang besar yang kita ambil pada pagi ini, iaitulah kita beramal dan berpegang teguh dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kerana di dalamnya itu terdapat perkara-perkara dan cerita-cerita daripada umat-umat terdahulu yang kita boleh ambil istifadah, boleh ambil kebaikan dan juga pengajaran, dan juga pengkhabaran yang akan datang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sihatkanlah tubuh badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, sihatkanlah penglihatan dan pendengaran kami. Mudah-mudahan dengan asbab kesihatan tubuh badan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, memudahkan untuk kami melakukan amal ibadah yang sempurna kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisi-Mu ini, ya Allah, ketika mana kami mempelajari ayat-ayat-Mu, ya Allah, kami mempelajari hadis-hadis Nabi kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon sangat kepada-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa-dosa kami yang terlampau banyak yang Kau tutupkan daripada pandangan manusia yang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Jumaat yang barakah ini, ya Allah, kami mohon sangat kepada-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kami bersaksi di dalam rumah-Mu ini, ya Allah, terlampau besar pengorbanan kedua ibu bapa kami, terutamanya ketika muda kami sahih, suatu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat kemuliaan dalam majlis ilmu ini, ya Allah, boleh jadi ada dalam kalangan ahli majlis ini mereka yang bertaharuk kepada-Mu, ya Allah. Kami yang hina ini menumpang keberkatan doa daripada mereka ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tempatkanlah kedua ibu bapa kami, ya Allah, di dalam syurga-Mu yang paling tinggi, ya Allah, di Jannatul Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan ahli majlis ini yang bertaharuk kepada-Mu, ya Allah. Kami menumpang keberkatan doa orang-orang yang saleh ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu sangat kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon sangat kepada-Mu, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dalam kalangan ahli majlis ini yang punya hajat-hajat yang tertentu kepada-Mu, ya Allah, Kau makbulkanlah hajat-hajat mereka, ya Allah, selagi mana hajat mereka itu tidak bertentangan dengan syarak-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dalam
dalam kalangan ahli majlis ini yang mempunyai ujian dan musibah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah jalan-jalan keluar di sebalik ujian dan musibah yang mereka hadapi, yang semuanya itu datang dengan keizinan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada dalam kalangan ahli majlis ini yang mempunyai penyakit-penyakit yang tertentu, ya Allah, Kau berikanlah syifa, penawar dan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang mereka hadapi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, bilah kepada kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga doakan terutama kepada jemaah-jemaah haji daripada qaryah ini yang akan menggunakan ibadah haji, mudah-mudahan disebutkan oleh Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak dapat melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesihatan tubuh badan yang baik, selamat pergi dan kembali insya-Allah.